Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah, hari ini hari yang ke-22 kita berpuasa pada waktu siang. Malam yang ke-23 kita mengerjakan salatul tarawih. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk di dalam kitab Subulus Salam karangan Imam As-San'ani, beliau wafat pada tahun 1182 Hijrah. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala berpendapat Lailatul Qadar ianya berlaku pada malam yang ke-21 atau malam yang ke-23. Demikian juga kalau kita merujuk dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau salah seorang ulama hadis, wafat pada tahun 852 Hijrah. Beliau juga berpendapat perkara yang sama seperti Imam As-San'ani. Imam Syafi'i kata di Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berpendapat Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-21 atau malam yang ke-23. Artinya malam yang ke-21 telah pun berlalu. Malam yang ke-23 alhamdulillah bermula daripada waktu maghrib tadi, berakhir kepada waktu subuh kebesokan hari. Kerana di dalam Al-Quran kan Allah menyebut salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, dalam surah Al-Qadar juzuk yang ke-30 kita barangkali sedia maklum. Ya, Allah menjelaskan bahawa Lailatul Qadar itu berlaku dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang terbaik ya dalam setahun. Kemudian pada malam tersebut turunnya Al-Quranul Karim. Ya, malam Lailatul Qadar adalah malam keberkatan, keagungan, kehebatan. Ianya berlaku setelah terbenam matahari waktu maghrib. Kemudian berakhir besok matla'il fajar. Ya, terbit matahari, azan waktu subuh. Walaupun demikian, kita perlu memahami kita beramal beribadah bukan kerana Lailatul Qadar. Kerana di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah juzuk yang ke-30 ayat yang ke-5, Allah akan berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah kepada mereka tatkala beribadah melainkan mengikhlaskan baginya akan agama Allah. Bermaksud kita beramal beribadah pada bila-bila masa, pada bulan apapun kita berada padanya. Bila beramal beribadah mesti mukhlishina lahuddin, ikhlas. Ya, cumanya kita mempertingkatkan, memperhebatkan, kita double ataupun triple ibadah sebab kita tahu kelebihan Lailatul Qadar. Nawaitu beramal kerana Allah. Cuma kita melipat gandakan amalan tersebut kerana kita mengetahui kelebihan Lailatul Qadar. Malam tersebut tidak sama seperti malam-malam yang lain kerana Allah menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar tu kata dia Allah khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulator 1000 bulan bersamaan 83 tahun 4 bulan. Maksudnya Lailatul Qadar yang semalaman itu ibarat kata kalau kita beramal beribadah, Allah merezekikan Lailatul Qadar itu berlaku kepada dia seumpama dia beramal usianya 83 tahun 4 bulan.
Ya, kelebihan Lailatul Qadar hanya dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya sahaja. Artinya nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu tidak berlaku Lailatul Qadar. Dia pengkhususian, menunjukkan kepada kita walaupun Nabi Muhammad nabi yang terakhir, umat Nabi Muhammad juga umat yang terakhir. Lepas ni dunia akan berakhir dengan kehancuran, kemusnahan, namanya kiamat. Walaupun demikian pengakhiran Nabi, umat yang terakhir, kita merupakan umat yang terbaik, umat yang mula-mula akan dihisap besok. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang pertama yang dihisap oleh Allah. Walaupun Nabi Muhammad nabi yang terakhir, nabi yang pertama Nabi Adam. Ini barangkali kita sudah maklum, kita mengaji dalam ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, anak-anak yang kita kasih sekalian, kita nak ringkas saja. Apabila kita berpuasa dalam bulan Ramadan pada waktu siang yang hukumnya wajib, ada 4 amalan yang mesti berserta dengan puasa kita. Siang kita puasa, hukumnya wajib bermula pada 1 Ramadan, 2, 3 sampai akhir. Maka ada 4 amalan yang menyertai Ramadan. Ibarat kata 4 amal ni dia penyempurna. Walaupun hukumnya ada yang wajib, ada yang sunat, tapi dia untuk mentamamkan, menyempurnakan puasa kita. Ibarat kata kalau ada 4 perkara ini, maka sempurna, perfect, tamam kita punya puasa. Alhamdulillah, walaupun hukumnya ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, manakah 4 amalan yang mesti kita kerjakan, kita lakukan? La buddalah. Dalam kitab Arab disebut tidak dapat tidak bagi mereka yang berpuasa pada siangnya yang hukumnya wajib dalam bulan Ramadan. 4 perkara ini hendaklah mengiringinya untuk menyempurnakan puasa tersebut. Nah, apakah 4 perkara tersebut? Selesai daripada Ramadan ada kuliah, ada tazkirah, pengajian dalam bulan Syawal, kita huraikan. Boleh tak? Kita bagi tahu nanti lepas puasa, lepas raya. Boleh tak? Kalau itu tak salah cerita tadi Ustaz. Ya, benda tu dah terlepas. Boleh tak? Kita cerita yang 4 perkara ni kemudian. Boleh. Tahun depan kita cerita. Boleh atau tidak? Kalau tak boleh saya cerita. Okey. Sebenarnya saja kita nak usik-usik. Kita nak tengok respon, reaksi. Kalau kita rasa, tak heran Ustaz. Bulan depan, tahun depan tak bagi tahu langsung pun kami tak heran. Itu nak menandakan qalbul mayit, hati kita mati. Tapi kalau kita nak tahu apa dia, sebab sangat rugi. Saya tidak mengatakan sebab tadi kan Ustaz dah bagi tahu siang dalam bulan Ramadan hukumnya wajib berpuasa, ada 4 amalan yang mengiringinya untuk penyempurnaan, untuk tamamkan komplit kita punya puasa. Wah, kalau kita tak tahu, kita jadi tak karuan, kita jadi tak ketahuan, kita jadi tak tentu hala. Itu nak menandakan qalbun nur, hati kita bercahaya. Kita rasa ya Allahu Akbar, apa ya, apa ya, kita rasa macam tak karuan, macam kita rasa hidup ni tak berarti. Pasal alang kepala saya puasa waktu siang, hukumnya wajib bulan Ramadan. Tadi Ustaz sebut 4 perkara, saya tak tahu. Baik, 4 perkara tersebut dengan baik-baik. Yang pertama, pada waktu malam dalam bulan Ramadan jangan tidak-tidak untuk tidak mengerjakan salatul tarawih. Dia mengiringi penyempurna kepada Ramadan yang kita puasa waktu siang wajib, solat tarawih pada waktu malam. Walaupun hukumnya sunat. Ustaz, kan dah Ustaz kata sunat, tak apalah kalau kita tak buat. Bukannya berdosa, bukan mengundang kemurkaan Allah, bukannya besok di hari akhirat masuk neraka. Masya Allah, betul. Tapi adik-beradik, maksudnya bila you puasa wajib bulan Ramadan,
malamnya you mesti buat tarawih. Walaupun betul hukumnya sunan, meninggalkan tak berdosa, tapi seolah-olah dia macam janggal. Faham? Kerana Nabi tidak pernah meninggalkan solat tarawih ketika Nabi berpuasa pada waktu siang dalam bulan Ramadan. Cumanya Nabi malam pertama, malam kedua, ada riwayat yang menyebut malam yang ketiga Nabi tak turun. Pasal Nabi bimbang kalau di kalangan umatnya berpendapat nanti solat tarawih ini hukumnya wajib, sebab itu Nabi stop, Nabi break. Tapi Nabi tetap melakukan solat tarawih dan nak menunjukkan bahawa solat tarawih ni boleh di rumah, boleh di masjid, boleh bersendirian, boleh berjemaah. Dia tak sama macam solat fardu. Kalau solat fardu ni orang lelaki diperintahkan berjemaah, melainkan perempuan. Orang lelaki solat fardu diperintahkan berjemaah kalau boleh di masjid atau di surau, atau tak boleh lakukan di rumah. Ala kulli hal kalau solat fardu buat secara berjemaah. Adapun solat tarawih ni boleh berjemaah, boleh bersendirian, boleh di masjid, boleh di surau, boleh di rumah. Bahkan kalau dia katalah sebagai contoh kerja sebagai security, dia sebagai pengawal keselamatan dekat tempat kerjanya, dekat pos. Katalah dia berdua, dia boleh bergilir-gilir. Kawan ni buat solat tarawih dulu 11 rakaat pelah dengan witir, 8 pelah witir 11, kawan ni tunggu dekat pos kawalan. Nanti dah selesai kawan dia pula. Artinya boleh dilakukan di mana-mana. Tidak semesti di masjid, di surau, di rumah, tempat kerja pun boleh, dengan syarat tempat tu tempat yang bersih, tempat yang baik. Faham? Ala kulli hal kita nak cerita begini. Kalau you puasa pada waktu siang yang hukumnya wajib bulan Ramadan, jangan lupa malam tarawih. Dan waktunya bermula selepas solat isyak. Lepas solat fardu isyak, sembahyang sunat ba'diyah isyak 2 rakaat, bermula pada waktu tersebut sampai kebesokan hari sebelum azan subuh. Boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di saat-saat terakhir waktu sahur. Itu waktu kita nak mengerjakan tarawih. Kerana kelebihan solat tarawih ni Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini kita sedia maklum, kita dah kerap mendengar, para asatid kerap membaca hadis ni. Man qama lailatul qadri. Ada riwayat yang menyebut man qama, barang siapa yang mendirikan Ramadhana. Ada hadis yang menyebut man qama lailatul qadri, barang siapa yang mendirikan salat malam al-qadar. Ada riwayat hadis menyebut man qama lailat man qama, barang siapa yang mendirikan salat pada waktu malam, ya, penuh dengan keimanan, mencari keridhaan Allah, wafiralahu ma taqaddama min dzambih, nescaya diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Ya, puasa yang kita laku pun terampun dosa, demikian juga tarawih walaupun hukum berbeza. Ya, hadis yang pertama menyebut tentang puasa. Hadis yang kedua menyebut salat waktu malam. Man qama ramadhana, man qama lailatul qadri. Maksudnya walaupun hukum berbeza, siang wajib berpuasa, malam sunat, bertarawih, tapi dari sudut kelebihannya sama. Ya, sama-sama mendapat kelebihan dosa yang terdahulu yang telah kamu lakukan terampun dengan sebab puasa, dengan sebab salatut tarawih. Nah, timbul pertanyaan berapa banyak bilangan rakaatnya? Mengikut sunnah fi'liyah 11 rakaat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sahabat tanya dekat Aisyah nak mengetahui berapa banyak bilangan rakaat Nabi solat waktu malam, sahabat tanya dekat Aisyah. Pasal apa sahabat tanya dekat Aisyah? Sebab Aisyah ni isteri Nabi, dia dekat, dia hampir dengan Nabi, dia lebih tahu apa perbuatan, apa kelakuan, berapa banyak bilangan rakaat ketika Nabi solat pada waktu malam.
Lalu Aisyah jawab dekat sahabat yang bertanya tadi, makana yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan. Tidak adalah Nabi ini solat pada waktu malam sama ada dalam bulan Ramadan atau selain daripada Ramadan. Nabi tak solat tak lebih melainkan hanya 11 rakaat. Ramadan tak Ramadan, waktu malam Nabi solat tak lebih 11 rakaat. Nah, bermaksud sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi sabit. Tidak ada ulama yang mentaifkan hadis ni, semuanya mengiyakan. Ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama, ya, membenarkan, mengiyakan Nabi solat dalam bulan Ramadan waktu malam tak lebih 11 rakaat. Baik. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau lebih atau kurang? Artinya lebih 11 rakaat, 23 rakaat kebiasaan. Kebanyakan tempat, hatta di Makkahul Mukarramah, di Masjid Nabawi 23 plus dengan witir. Atau kurang daripada 11, mungkin kemampuannya hanya 2 rakaat. Ya, kemampuannya hanya 2 rakaat. Apakah terhasil terlaksana tarawih itu? Ya. Lebih daripada 11 rakaat, kita jawab yang ni dulu, sunnah qauliyah. Perbuatan yang 11 fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang lebih daripada 11 qauliyah. Kerana Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, bersumberkan daripada Abdullah ibn Umar, salatul lail mathna mathna, fa iza khifta as-subha fa autir biwahidah. Solat pada waktu malam ni 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kamu rasa bimbang berlaku subuh, lakukan yang terakhir 1 rakaat solat witir. Nah, bermaksud dalam hadis qauliyah ni, perkataan Nabi, Nabi tidak membatasi. Kan Nabi sebut tadi solat pada waktu malam umum. Ramadan tak Ramadan, solat pada waktu malam. Maksudnya mesti solat sunat. 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila bimbang akan berlaku subuh, kita tak perasan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, rasanya dah nak subuh kot. Maka lakukan yang terakhir 1 rakaat dengan tidak membatasi berapa banyak bilangan rakaat. Nah, sebab itu jumhur ulama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali berpandangan 20 rakaatan, 20 rakaat. Kita boleh merujuk dalam kitabul fiqh alal mazahibil arba'ah, kitab fiqh menurut perundangan 4 mazhab yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Kita boleh merujuk yang kedua dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah karangan almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita boleh merujuk dalam kitab Syarah Muslim karangan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kita boleh merujuk dalam kitab Bahrul Madhi karangan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dan banyak kitab-kitab yang lain. Bermaksud mereka berpandangan 20 rakaat plus dengan witir 23. Tetapi mereka juga tidak menafikan yang 11 rakaat itu merupakan hadis fi'liyah. Maksudnya boleh 11, boleh 23. Yang sunnah yang tepat 11, lebih itu hukumnya mustahab. Apa maksud mustahab? Sangat disukai. Maka sebab itu dalam bab bilangan rakaat tarawih ni, kita jangan bertelagah, bertikam lidah. Kita jangan berperang mulut, jangan salah menyalahkan, tuding menuding di antara satu sama lain. Yang penting lakukan, kerjakan sekadar kemampuan kamu. Hatta 2 rakaat. Boleh tak kita buat 2 rakaat kerana itu kadar kemampuan? Ya. Dalam kitab Al-Yaqutun Nafis, salah satu kitab Syafi'iyah, juga berpendapat terhasil tarawihnya, kerana tarawih kata Imam Nawawi qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, salat pada waktu malam dalam bulan Ramadan, namanya tarawih. Tarawih ni maksudnya rehat-rehat, mengikut kadar kemampuan. Walaupun kalau 2 rakaat perbuatan itu tidak afdal. Tapi nak ceritanya, bila kamu puasa waktu siang,
dalam bulan Ramadan hukumnya wajib, kamu jangan tidak mengerjakan tarawih. Tamam 11 rakaat, lebih mustahab, kurang juga sudah terhasil. Faham tak? Baik. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita berpuasa, yang mengiringi ibadah puasa, jangan tidak untuk tidak membaca Al-Quran. Sebab Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami, yakni Allah, turunkan akan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Surah Ad-Dukhan juzuk yang ke-25 ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah turunkan akan Al-Quran pada malam barakah. Nah, sebab itu bila Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, maka bila you puasa waktu siang, selain daripada tarawih, penyempurna kepada ibadah puasa itu baca Quran, walaupun hukumnya sama macam tarawih, hukumnya sunat. Tak dapat banyak, sikit jangan kita tinggalkan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumberkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, kan Nabi sebut dalam hadis, walaupun hadis ini umum, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabih. Baca olehmu akan Al-Quran, kerana sesungguhnya besok Al-Quran datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada si pembaca. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Al-Quran wasiyam yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa, kedua-duanya akan datang memberi syafaat kepada seorang hamba itu yang hidupnya baca Quran, yang hidupnya dia berpuasa. Bila dia puasa baca Quran, bila dia baca Quran ketika itu dia berpuasa, tak kira puasa fardu atau puasa sunat. Ala kulli hal, puasa kembar kepada puasa ni tak kira you puasa wajib, puasa sunat, puasa qada, puasa kifarat, puasa nazar. Bila puasa je, kamu jangan tinggalkan tidak membaca Al-Quran. Maksudnya you puasa, you kena baca Al-Quran. Yashfa'ani, akan memberi syafaat lil abdi, kepada seorang hamba yaumal qiyamah. Faham? Baik. Kemudian selain daripada Al-Quran, apa dia? Pertama tadi bila puasa kita solat tarawih, yang kedua kita baca Quran, yang keempat kita bersedekah. Para sahabat pernah tanya dekat Nabi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal, wahai Rasulullah, dalam banyak-banyak sedekah ni manakah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik? Sedekah ni bila-bila masa, anytime, any month, ya, tak kira bulan apa pun, hari apa pun, bila sedekah berpahala. Tapi dalam bab bersedekah ni, manakah waktu, masa, bulan yang paling utama, yang paling afdal? Faqal, maka Nabi jawab pertanyaan sahabat tadi, sadaqatun fi Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan. Nah, maksudnya kalau you puasa, tak kira puasa wajib, puasa sunat. Kalau puasa wajib, yakni puasa bulan Ramadan, lebih diutamakan lagi. Kalau tak dan pagi, tengah hari, tak dan tengah hari, petang atau malam. Sebab itu ada hadis mengkhususkan man fattara sha'iman, para siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka didapat pahala seperti mana orang itu berpuasa, dengan tidak dikurangkan puasa orang tersebut. Kita menjamu orang, ya. Sebab itu mana-mana tempat masjid surau diberi perbukaan, day announcement, ya. Siapa yang nak menaja malam yang ketiga, malam yang keempat, malam kelima, masing-masing mengambil kesempatan berebut-rebut, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jangan lupa, yang ni hukumnya wajib, masa puasa dalam bulan Ramadan bermula 1 sampai 30, keluarkan zakat fitrah. Faham? Yang ni hukumnya wajib. Salat tarawih, baca Quran, bersedekah sunat.
walaupun dia penyempurna kepada puasa, tapi yang zakat ni hukumnya wajib. Kerana kelebihan kita keluarkan zakat. Zakat ni dia ada dua, zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah, zakat diri. Zakat mal cukup haul dan nisab. Nah, kembali pada zakat fitrah, wajib dikeluarkan bulan Ramadan. Kita keluarkan itu untuk tazkiyatun nafs, membersihkan hati dan jiwa, menyingkirkan sifat bakhil, tamak, halaba. Kita manusia ni walau siapa pun dia ada sikap tamak, bakhil, halaba. Maka nak menyingkirkan itu, bulan Ramadan hukumnya wajib. Kalau kamu berharta, kamu bawang ringgit, keluarkan zakat fitrah, menyingkirkan sifat bakhil. Yang kedua, untuk membersihkan harta tersebut. Kita keluarkan zakat ni sebenarnya untuk membersihkan harta tersebut, selain daripada membersihkan hati dan jiwa raga kita. Dan keluarkan zakat ni dia ada waktu yang wajib, sunat, harus dan makruh. Faham tak? Maka oleh sebab itu, 4 perkara tadi yang mengiring puasa, jangan tidak. Sekali lagi saya ulang. Alamak, baru tahu malam ni Ustaz. 20 hari yang terdahulu, 21 hari yang terdahulu, ada hari yang tak baca Quran. Ada hari yang terlepas solat tarawih. Boleh tak diqada? Dia tak ada istilah qada. Yang mana yang terus menerus? Alhamdulillah. Yang tercicir, yang tak tahu, mudah-mudahan di masa-masa akan datang kita dapat memperbaiki. Solat tarawih pada waktu malam, baca Al-Quran, bersedekah. Kemudian yang terakhir, zakat fitrah, hukumnya wajib. Yang sunat dia tak ada qada, tapi yang wajib ni, katalah contoh, maklumlah 10 hari yang terakhir ni, orang nak mengejar Lailatul Qadar, rupanya dia mengejar Kamdar. Tu yang dia terlupa nak bayar zakat fitrah. Oleh kerana zakat fitrah ni wajib, lepas solat hari raya, terbenam matahari 1 Syawal, baru dia ingat, Allahu Akbar, lupa nak bayar zakat fitrah. Maka ketika itu wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun waktu yang haram, pasal dianggap dia qada. Faham tak? Maka oleh sebab itu kita jangan tidak 4 amalan, 4 perkara tersebut. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil perhatian sedikit sebanyak apa yang disampaikan yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar. Mohon maaf di atas segala kekurangan, terima kasih di atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.